Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi Sayyidul Ayyam dengan kita mengucapkan syukur kepada Allah kerana memberikan kita nikmat yang pelbagai dan khusus nikmat iman dan Islam. Dan sama-samalah kita buktikan kesyukuran kita itu dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, memberikan kita kefahaman mengenai Al-Quranul Karim dan memahami kehendak-kehendak Allah dengan baik, dengan sempurna seperti mana yang Allah inginkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-33 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Yang bermaksud, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, sama ada yang nyata atau yang tersembunyi, dan perbuatan dosa dan perbuatan menceroboh dengan tidak ada alasan yang benar, dan diharamkannya kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah, sedang Allah tidak menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya, dan diharamkannya kamu memperkatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita beberapa bentuk perkara yang Allah haramkan, yang Allah larang hamba-hambanya daripada melakukannya. Allah berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Bermaksud, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka yang menyempitkan diri sendiri dalam perkara yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan pada mereka, sesungguhnya apa yang Allah haramkan ia ke atas kamu di dalam kitab-kitab sucinya dan pada lidah para rasul utusannya, ia adalah tergolong daripada 5 jenis atau 5 perkara. Yang mana pertamanya ialah al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan, iaitu apa sahaja perkara yang keji, sama ada perkataan maupun perbuatan, sama ada dilakukan secara rahsia maupun secara terang-terangan. Yang kedua, yang ketiga ialah al-ithma wal baghya bighairil haqq. Al-ithm merujuk kepada perkara yang keji yang dilakukan, yang dianggap atau dikira sebagai maksiat. Adapun al-baghi iaitu berupa kezaliman, berupa sikap menjejaskan orang lain atau mendatangkan keburukan kepada orang lain dan perbuatan melampaui batas. Berkata Imam Ibn Kathir, maksud pada perkataan al-ithm ialah kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan pelaku itu sendiri. Adapun al-baghi pula merujuk kepada perbuatan yang melibatkan orang lain, maka kedua-duanya adalah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-baghya itu dikaitkan atau disambung dengan bighairil haqq, menunjukkan bahawa perbuatan menjejaskan orang lain, menindas orang lain, bersikap tidak adil kepada orang lain itu semestinya adalah suatu yang ghairil haqq, yang tidak benar. Kerana maknanya dalam bahasa ialah tajawuzul had, iaitu perbuatan melampaui batas. Maka sikap melampaui batas itu adalah sama sekali sikap yang tidak benar atau sikap yang batil semata-mata. Adapun perkara yang keempat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala yang Allah jelaskan di sini ialah wa an tusyriku billahi
ma lam yunazzil bihi sultana. Itu Allah mengharamkan ke atas kamu menjadikan bagi Allah sebarang sekutu dalam ibadah, dalam sembahan kamu tanpa sebarang hujjah dan bukti. Dan pada frasa ma lam yunazzil bihi sultana itu menjelaskan realiti yang berlaku, iaitu sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu sememangnya tiada hujjah, tiada alasan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sama ada dari sudut logik ataupun dari sudut wahyu. Maka ia merupakan suatu sanggahan, suatu kecaman terhadap orang musyrikin, dan bagaimana kejinya perbuatan itu pada mereka yang terus mensyirikkan dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kelima pula ialah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, iaitu Allah juga mengharamkan ke atas kamu berkata-kata dengan perkataan yang berkaitan dengan ibadat atau berkaitan dengan halal dan haram atau yang lain-lainnya, sedangkan kamu tidak ada ilmu mengenainya. Sedangkan kamu tiada ilmu tentang benar atau salah apa yang kamu katakan, tanpa sebarang hujjah dan bukti apa yang kamu dakwa. Kesimpulannya, dilarang membuat pengharaman sesuatu perkara dalam hal agama yang dikenakan ke atas hamba-hamba Allah, atau mewajibkan sesuatu ke atas mereka, kecuali mestilah ada dengan berdasarkan nas yang sarih daripada Al-Quran dan daripada hadis. Janganlah seseorang itu memandai-mandai memberikan fatwa seumpamanya atau berani menyatakan sesuatu hukum agama hanya dengan berdasarkan pendapat atau fikirannya sendiri semata-mata. Kalaupun seorang itu dalam menyatakan hukum agama telah berijtihad serta membuat penyelidikan yang teliti dengan beristimbat daripada nas-nas yang diperlukan, maka janganlah ia terburu-buru dalam menyatakan inilah hukum Allah atau daripada syariat Allah. Tapi sebaik-baiknya dia mengatakan bahawa inilah kadar ijtihad. Sekiranya ia benar, maka ia daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya ia salah adalah daripada kesalahan saya sendiri dan daripada syaitan. Maka inilah adab bagi orang yang berilmu dalam menyatakan apa jua tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menjadi orang-orang yang jahil, yang berkata sesuka hati dan mengatakan sesuatu dengan sesuka hatinya, sedangkan ia tidak tahu tentang apa yang ia katakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mari kita lihat ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-34 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Yang bermaksud, dan bagi tiap-tiap umat itu ada tempohnya, iaitu yang telah ditetapkan. Maka apabila datang ajal atau tempohnya, tidak dapat mereka kemudiankan walaupun sesaat, dan tidak dapat pula mereka dahulukan walaupun sesaat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Setelah Allah menjelaskan apa yang Allah halalkan dan haramkan, Allah jelaskan pula tentang tempoh atau ajal manusia di dunia ini, bahawa ia merupakan suatu yang tertentu ataupun terhad, ada permulaan dan pengakhirannya. Bermaksud lambat laun manusia pasti akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hisab dan pengadilan. Dengan firman-Nya walikulli ummatin ajal, bagi setiap umat daripada umat-umat manusia itu, bagi setiap generasi daripada generasi manusia itu adanya tempoh berupa umur yang tertentu, yang itu semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila selesai dan habisnya tempoh tersebut, maka habislah kehidupan bagi mereka. Maka berpisahlah mereka daripada dunia ini tanpa sebarang penangguhan, sama ada dipercepatkan ataupun ditangguhkan. Adapun maksud saatan di sini bukanlah merujuk kepada jam yang ada 60 saat padanya, jam yang 60 minit padanya, ataupun 1 saat, tetapi ia yang dimaksudkan dengan saatan di sini ialah masa yang tersangat pendek, yang tersangat sedikit. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terdapat juga perbahasan bahawa ahli tafsir menjelaskan
tentang tempoh atau ajal di dalam yang dimasukkan dalam ayat ini. Terdapat dua pandangan, iaitu pertama, tempoh dimaksudkan ialah tempoh bererti kedatangan azab atau siksaan bagi sesuatu umat. Maksudnya, tiap-tiap umat yang mendustakan Rasul dan menolak syariat yang dibawa Rasul itu diberikan tempoh tertentu, yang mana Allah akan menangguhkan datangnya siksaan daripadanya sampai tempoh itu habis. Maka apabila telah datang tempoh siksaan itu kepada umat tersebut, dia tidak dapat diundurkan walaupun sesaat dan tidak akan dapat dipercepatkan walaupun sesaat. Mereka pasti menerima siksaan dan kebinasaan. Seperti kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, Firaun dan bala tenteranya, kaum Nabi Lut dan lain-lain. Mereka semuanya telah binasa kerana kufur dan mendustakan para Rasul alaihimussalatu wassalam yang Allah utuskan kepada mereka. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua pula menyatakan bahawa ia merujuk, maksudnya perkataan ajal itu merujuk kepada tempoh kedatangan mati yang kita sebutkan sebelum ini, iaitu apabila umur seseorang itu telah berakhir. Bermaksud tiap-tiap umat, bahkan juga tiap-tiap yang bernyawa, ada mempunyai tempoh dalam hidupnya mengikut yang ditetapkan oleh Allah berapa banyak kadar umurnya. Bila umurnya telah habis, maka ajal telah datang tempoh ajalnya, maka dia mesti mati dan tidak boleh ditangguh-tangguh lagi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tempoh tersebut tidak dapat diubah, sama ada diundurkan atau dimajukan. Maka digunakan lafaz sa'ah di sini kerana ia merujuk kepada suatu jangkaan masa waktu yang sehabis-habis, singkat atau pendek. Maka orang yang mati kerana dia dibunuh atau membunuh dirinya sendiri juga termasuk dalam golongan yang telah menepati ajalnya. Bukanlah pula kerana si pembunuh itu yang telah memotong ajalnya atau memendekkan umurnya, tetapi kerana ajalnya telah sampai, lalu Allah takdirkan ia mati dengan pelbagai cara, dengan pelbagai asbab, sama ada difahami oleh manusia atau tidak difahami manusia. Sesiapa pun pasti mati. Orang sakit pun mati, orang sihat pun mati. Kerana itu dikatakan bahawa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asha hina min ad-dahri. Yang bermaksud betapa ramai orang yang sihat mati ia tanpa sebarang sakit, dan betapa ramai pula orang yang sakit dengan sakit yang lama tetapi tidak juga menemui ajalnya dan menikmati kehidupan yang masih berbaki untuknya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.